بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Kamu diwajibkan apabila seorang dari kamu hampir mati, jika ia akan meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa, kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tetapi sesiapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil atau melakukan dosa dalam wasiatnya, lalu ia mendamaikan antara mereka waris-waris dengan membetulkan wasiat itu menurut aturan agama, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah, kalau kamu mengetahui. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa ialah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk, dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan siapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan. Dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan. Dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya.
dan supaya kamu bersyukur. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi dalam suratul Baqarah, juzuk yang kedua, bermula ayat 180 sehinggalah ayat 185. Masih lagi ayat-ayat ini menjelaskan beberapa hukum hakam, beberapa perkara yang menjadi amalan. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan tentang hukum qisas. Dan sebelum kita menjelaskan hukum qisas, kita juga telah menjelaskan tentang hukum yang berkait dengan amal-amal kebaikan yang patut dilakukan. Dan sebelum itu juga kita bercakap tentang perintah menghadap kiblat dan juga perintah untuk menjelaskan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah melaknat kelompok yang menolak kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Maka di sini Allah Taala menjelaskan beberapa hukum hakam yang dipatuhi, yang akan dipatuhi, yang mesti dipatuhi oleh orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menyebut silsilah rantaian-rantaian perintah-perintah agama? Bermula kalau kita imbas kembali daripada awal surah ataupun daripada awal juzuk yang kedua, iaitu perintah menghadap kiblat. Kemudian hukum hakam yang lain datang menyusun. Sehingga kita dah ceritakan semalam hukum qisas. Bahkan sebelum itu tentang kebaikan-kebaikan yang patut kita buat. Memberi makan fakir miskin, membelanjakan harta kepada kaum kerabat dan sebagainya. Maka semuanya itu bagi melatih orang beriman supaya membiasakan diri mematuhi perintah Allah. Kerana itulah cara menunjukkan bagaimana mereka menerima kebenaran. Menunjukkan bagaimana cara orang beriman menunjukkan kepatuhan dan ketaatan pada Allah. Tidak seperti Yahudi. Tidak seperti Kristian yang menyembunyikan kebenaran bermula daripada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahyunya dan juga segala hukum hakam yang selama ini memang mereka diperintahkan melakukannya. Kalau semalam kita bahaskan hukum zakat yang tidak dilakukan oleh mereka, wala zakat itu satu syariat daripada dulu, daripada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa. Dan kita dah bacakan ayat dalam surah Maryam bila Nabi Isa berkata melalui wahyu Allah Ta'ala, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah memerintahkan aku menunaikan solat dan mengeluarkan zakat selagi mana aku hidup. Maka Kristian dan Yahudi gagang untuk mematuhi semua perintah Allah. Maka Allah Ta'ala tunjuk satu contoh orang beriman. Bermula keimanannya pada Allah, keimanannya kepada malaikat, keimanannya kepada kitab, kepada semua Nabi-Nabi dan kepada hari akhirat. Dan keimanan kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Dan lihat, wahai Yahudi, wahai Kristian, wahai semua orang yang melanggar perintah Allah, inilah contoh orang-orang yang beriman yang mematuhi segala perintah Allah. Hatta dalam perintah yang berkait dengan nyawa, mereka tidak menyembunyikannya. Hukum qisas. Dan juga perintah yang berkait dengan yang kita akan bicarakan pada malam ini dua. Pertama, al-wasiyatul wajibah, wasiat yang wajib dibuat. Dan yang kedua tentang ibadat puasa. Maka Allah Ta'ala menyebut, kutiba alaikum, telah diwajibkan ke atas kamu. Iza hadara ahadakumul maut, apabila hampir kematian seseorang kamu. Bila hampir nak mati, melalui beberapa tanda-tanda, melalui beberapa alamat, seumpama sakit terlantar, itu alamat. Seumpama usia yang dah tua, maka itu alamat. Seumpama sakit yang tidak diberi harapan sembuh, maka itu alamat. Bahkan bila mana kita merasakannya, kita mungkin tak lama. Ada setengah ulama yang cuba mengupas lebih daripada 130 tanda kematian. Bila kita nak mati, ada beberapa tanda. Bila dihitung, dikira lebih daripada 100 tanda. Lebih pada 100 tanda. Yang saya tidaklah berniat untuk menyebut kesemuanya. 100 tanda-tanda hampir kita nak mati. Tapi cukup beberapa tanda yang memang asasnya begitu. Yang pertama, sakit. Bila sakit sahaja, perkara pertama yang perlu terlintas ialah mungkin ini adalah tanda kematian. Maka kita perlu buat sesuatu yang penting untuk menghadapi kematian bila sahaja datang sakit. Pertama, taubat.
Bila sakit je jangan fikir pertama obat, tapi taubat, bukan ubat yang pertama. Taubat. Kerana mungkin ini kafarah dosa kita. Dan mungkin ini juga tanda perhentian destinasi kita di dunia ini. Maka kerana itu kalau tuan-tuan lihat, siapa pun mati orang akan tanya satu soalan, sakit apa? Siapa pun mati. Kalau seorang diberitahu, seorang memberitahu pada kita, Ji, ni fulan bin fulan dah mati. Soalan apa kita tanya? Sakit apa? Saya tak rasa ada orang lain tanya soalan lain. Melainkan soalan itu wajib ditanya. Sakit apa? Maka orang bersebut dia sakitnya begini, sakitnya begitu. Atau dia kata sakit tua. Iaitu tanda pertama. Sebab itu bila kita sakit, kecenderungan untuk bertaubat mesti ada. Dan kecenderungan mengembalikan hak orang lain. Hak-hak orang lain. Hutang ke apa, cepat-cepat. Dan di antaranya ialah wasiat. Bila kita tahu tanda-tanda kematian itu, maka tulislah wasiat. Pada permulaan Islam, wasiat itu wajib. Pada permulaan Islam, wasiat wajib. Yang berkait dengan harta, berkait dengan peninggalan harta. Setengah ulama menyatakan kalau hartanya banyak, wajib tinggal wasiat. Tetapi kalau hartanya sikit, tak payah. Harta sikit je lekat celah gigi, tak payah tinggal wasiat lah. Kerana harta sikit ni orang tak bergaduh. Harta banyak orang bergaduh. Orang berbalah. Bila harta banyak, dekat semua negara ada. Gohik Kostang ada, Afghanistan ada, semua ada. Ni memang bergaduh. Dia akan timbul ni perbalahan walaupun rapat adik-beradik. Maka wajib. Kebanyakan ulama melihat ayat ini dimangsuhkan dengan ayat harta pusaka dan suratul Nisa bila mana Allah berfirman yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah telah mewajibkan kepada kamu dalam mewariskan harta pusaka yang kamu tinggalkan bagi lelaki itu seganda perempuan. Maka ayat ini wajib tulis wasiat ini dimangsuhkan. Tapi setengah ulama kata tak dimangsuhkan tapi ditakhsiskan. Maknanya yang dapat pusaka, pusaka. Yang tak dapat pusaka perlu tulis wasiat. Khususnya kaum kerabat yang dekat-dekat. Maka ditulis wasiat-wasiat yang memberikan hak kepada mereka. Maka ini asas daripada ayat ini. Baik, bila yang kedua kita sebut tanda mati. Tadi kita sebut tanda mati sakit. Yang kedua, bila tanda usia kita dah melepasi 60 tahun. Itu tanda mati. Tak payah nak pujilah. Haji umur 60 tapi macam 20 setengah. Oh, tak payahlah. Saya ni memang umur mati. Maka ketika itu tinggalkan wasiat. Ketika itu buat dah benda-benda yang tak akan kalau kita mati, tak akan ada yang tertangguh dan tertunda. Hutang kita dah bayar. Puasa kita dah qada. Zakat pun kita dah bayar. Ingat, bila masuk 60 Allah masih panjangkan umur kita, sibukkan dengan segala perkara yang tertangguh itu. Yang ada puasa tak habis, habiskan puasa. Yang ada solat tak habis, habiskan solat. Yang ada zakat tak bayar, habiskan zakat. Bayar zakat. Yang ada hak dengan orang hutang, habiskan hutang. Yang ada hak yang tak diberikan, beri balik. Kerana ini umur kematian. Kita dah baca hadis, umur makku 60 hingga 70. Dan yang ketiga, tanda seorang itu mati. Saya dah sebut sakit, umur. Yang ketiga, bila mana seorang berkata sakit kita tak sembuh. Tadi sakit umum. Sakit semua kena ingat mati. Satu lagi sakit yang orang kata tak akan sembuh sakit ni. Dengan cara apa? Dengan cara kita terlantar. Seperti stroke. Kena stroke. Memang kita tak ada harapan. Waktu itu tuan-tuan sekalian, gunakan kesempatan untuk buat segala persiapan kematian. Jangan duduk sedih kerana fikir tak nak sembuh. Tapi fikir apakah perlu dibuat. Sebab kita sudah menghampiri umur kematian. Dan kaum keluarga pula beritahu apa yang patut dibuat. Persiapan kematian ni kita dah bersedia semuanya. Ini 3 tanda asas, tanda penting. Ada setengah ulama memasukkan tanda seperti dia akan rasa berdebar-debar yang kuat. Dia berdebar kuat. Macam serba tak kena. Berdebar. Ada ulama menyebut tanda yang lain seperti makin redup pandangannya. Ataupun makin pudar pandangannya. Dia memandang tu dah tak berapa dah.
Ada setengah ulama memasukkan dia mula bercakap tidak punya konsisten. Dia bercakap kadang tajuk tu, dia tak macam keadaan normal. Kita normal kalau kita bercakap tajuk tu sampai habis. Ni dah. Dia dah cakap sana, dia cakap sini. Cakap sana, cakap sini. Dan yang seterusnya ialah dia lebih suka bercakap tentang zaman dulu berbanding apa yang sekarang. Dia boleh teringat yang dulu-dulu. Teringat dulu. Dia dah mula start dengar lagu dulu. Dah. Tak lama tanda nak mati tu. Dia mula tengok album lama dulu. Tu tanda. Sebab kita mula macam, bila kita kenangkan sesuatu, berarti kita dah macam tak ada harapan. Kita rasa begitu. Sebab bila kita jiwa tertekan, kita mula nak bernostalgia. Mula nak balik kampung. Mula kembali ingat orang tua kita, ayah kita. Walau kita dah umur 60-70 ni, ingat ayah. Dan kita dah umur ayah, umur datuk ni. Tapi teringat balik mak ayah, sebut balik mak ayah kita. Itu antara tanda. Ini daripada banyak tanda, 130 tanda. Sebut sebahagian. Walaupun sebenarnya tuan-tuan, kita tak berhajat pun 130 tanda. Memang kita manusia yang akan mati. Kerana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kita akan rasa mati. Sebab itu Nabi SAW memuji orang yang cerdik yang setiap siaga kematian. Walau berapa pun usia dia. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu orang yang sentiasa muhasabah dirinya dan sentiasa beramal untuk hari kematian dia. Kata baginda SAW waktu ditanya man aqyasun nas, siapa yang paling bijak dan cerdik wahai Nabi SAW? Nabi kata aktsaruhum isti'dadan lil maut, yang paling banyak persiapan kematian. Ini cerdik orangnya. Hartanya sudah dihantar ke sana, tenaganya sudah dihantar ke sana, cita-citanya sudah dihantar ke sana. Mana akhirat? Baik, kembali pada ayat kita. Diwajibkan ke atas kamu bila datang kematian, yakni bila hampir kematian kamu, in taraka khairanil wasiyah, dengan meninggalkan sebaik-baik wasiat. Pada siapa? Lil walidain, kepada kedua ibu bapa. Wal aqrabin, dan pada kaum kerabat, yakni adik-beradik. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik, tanpa memudaratkan sesiapa pun. Tanpa menafikan hak sesiapa pun. Tanpa menghalang orang lain untuk dapat harta kita. Satu amanah yang penting yang perlu kita tahu, bila dekat kita nak mati, maka jangan ada keinginan kita untuk menghalang mana-mana waris kita untuk mewarisi harta kita. Umpama kita ni, nak marahlah anak long, anak sulung, anak tengah. Ingat, anak sulung jangan bagi dia. Tak boleh. Itu memudaratkan waris. Habis ustaz, dia tak jenguk kita, tak tengok. Itu hal lain. Ini berkait hak. Orang yang pernah jadi anak kita, maka dia berhak dapat harta kita. Maka sebab itu bila wasiat ditulis dengan menghalang hak-hak anak-anak, maka tak boleh. Walaupun dia kata anak diteruk. Kenapa tuan-tuan? Tujuannya supaya anaknya terus berbakti pada ibu ayah dia. Supaya anak-anaknya terus wasangka baik pada ibu ayahnya. Mengelakkan mereka derhaka. Kita kalau tak tinggal harta halang pula, dia akan jadi derhaka, lagi derhaka. Ayah sayang kat long je, kita dia tak sayang. Mana dia tinggal harta kat kita? Dah bergaduh. Kita tinggalkan bom jangka untuk anak beranak bergaduh. Jangan. Kita, ayah, kita orang yang hidup, jangan menghalang sesiapa pun dapat harta kita. Tak boleh halang. Beri. Kalau ayat ini tentang wasiat, maka kena tulis, beritahu. Kalau bab harta pusaka, kita tak ada hak untuk kata, jangan beri harta ni pada fulan bin fulan. Tak. Bila kita mati, harta itu bukan lagi milik kita. Bukan. Dia akan terus difaraikan walaupun kita pernah beritahu jangan bagi. Kepada ahli waris. Untuk mengelakkan perbalahan. Sebab kalau kita halang seorang, kita jangan ingat sebab kita bencikan anak ni tak bagi. Selesai macam tu, anak ni dia akan bergaduh dengan semua anak-anak lain. Kita putuskan silaturahim mereka. Sebab tu jangan campur benda tu. Dah mati harta, ikut faraid. Dia dibahagi. Yang jenis jenguk ke, tak jenguk ke, balik ke, tak balik ke, tanya khabar ke, tak tanya khabar, itu hal lain. Kerana harta itu ialah penyambung kepada silaturahim. Bukan harta itu untuk kita berbalas dendam kepada orang-orang tertentu, tidak. Kita bila mati tuan-tuan, antara benda yang kita kena buat ialah dendam. Marah, terutamanya pada anak-anak, terutamanya pada waris-waris, kaum kerabat, jangan. Nabi SAW ajar kita, dia nak pergi dan keadaan tidak menyimpang apa-apa kemarahan pada sesiapa pun. Itu Rasulullah SAW. Kita pun sama.
Kita nak pergi tuan-tuan tanpa menyimpan dendam, marah pada sesiapa pun. Saya nak pergi dengan selamat. Kalau saya ada marah orang tua ni, saya nak selesaikan semua. Saya nak maafkan semua. Saya nak tinggalkan dunia ini dalam keadaan lapang dada. Tanpa ada dendam, tanpa ada benci, tanpa ada marah. Tetapi ini cara mati yang baik. Jangan mati menyimpan banyak lagi kebencian. Terutamanya pada anak-anak, orang dekat dengan kita, adik-beradik. Jangan. Merugikan cara kematian. Tetapi untung kita dendam bila dekat dengan kematian. Untungnya apa? Oh, saya tak puas hati Ustaz, nak bawa sampai akhirat. Tidak menguntungkan kita. Berlapang dada bila kita memaafkan orang, moga-moga Allah memaafkan kita. Allah mengampunkan kita. Allah memudahkan kematian kita. Sakaratul maut kita diringankan. Dan juga pengakhiran hidup yang baik. Orang-orang ni pun yang kita berselisih dengan mereka, datang juga solat jenazah. Datang untuk mendoakan untuk kita. Haqqan 'alal muttaqin, kewajiban orang-orang yang bertakwa. Berhubung dengan wasiat. Bila kita sebut tentang hukum hakam tentang wasiat. Saya dah sebut ayat ini antara para ulama yang menyatakan telah dimansuhkan dengan ulama yang kata dia adalah mentakhsiskan. Dengan maksud, untuk kita faham mudah, ayat ini telah dinasahkan dengan hukum harta pusaka. Maka tak perlu lagi tulis wasiat kerana bab pusaka sudah ada. Tetapi sunat tulis wasiat. Sunat tulis wasiat. Asalnya wajib, kutibah tu wajib. Tetapi dengan turun ayat pusaka, kewajipannya tidak, tapi kekal hukum sunat. Kerana kaedah dan nasah, satu benda yang wajib bila dinasahkan, maka tinggal hukum sunat dia. Maka sunat kita meninggalkan wasiat. Tetapi bila kita sebut wasiat, tinggal banyak mana kita perlu mewasiatkannya. Jumhur ulama menyatakan wasiat itu cuma 1/3. Tak boleh lebih pada tu. Dan setengah ulama yang menyatakan bahawa wasiat boleh diberikan semua harta. Ini pandangan Hanafi. Mazhab Hanafi kata al-wasiyatu bil mal kullihi illam yatruk al-musi warasatan li'anna iqtisa' ala thuluth fil wasiyah innama kana min ajli an yada'a warasatahu aghniya. Kata mazhab Hanafi, boleh wasiat semua harta dengan syarat dia tidak meninggalkan mana-mana waris. Tetapi jumhur ulama termasuk dalam mazhab kita, wasiat cuma 1/3 walau dia tak ada waris. Tak ada waris tu dia cuma boleh 1/3. Tetapi kalau sekiranya dia nak mewasiatkan lebih pada 1/3, sekiranya diizinkan oleh waris, diizinkan oleh pemilik pusaka, maka hukumnya harus. Dan ini pandangan kebanyakan para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajuzul wasiyatu liwarisin illa an yasha'al waratha. Tidak harus mewasiatkan lebih pada 1/3 melainkan bila dikendaki oleh semua pewaris-pewaris yang lain. Bila semua waris-waris yang lain setuju, maka boleh. Dan hadis yang lain disebut la wasiyati liwarisin illa an tujizal warasah. Tidak boleh wasiat kepada waris melainkan diizinkan oleh pewaris yang lain. Baik, asas wasiat. Yang pertama 1/3 je. Tak boleh lebih. Yang kedua, boleh lebih 1/3 bila diizinkan oleh waris. Yang keempat, wasiat tidak boleh diberikan kepada waris yang sudah mendapat harta pusaka. Yang kelima, boleh wasiat kepada waris kalaulah waris lain setuju. Kerana ia berkait dengan mudarat pada waris-waris yang lain. Maka ini hukum hakam zahir tentang yang basic tentang wasiat. Dan sekiranya seorang itu berwasiat lalu nak batalkan wasiat, boleh tak? Dia tengah sakit, diwasiat, tiba-tiba baik. Ataupun tiba-tiba dia memandang lain pada itu. Dalam mazhab kita Syafi'i, demikian juga mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi, lahumur rujuk fi dhalika in ahabbu. Boleh dia membatalkan wasiat kalau dia ingin. Dan perkara penting yang juga kita perlu tahu, bahawa tidak boleh wasiat dalam perkara-perkara maksiat. Tak boleh. Dan demikian juga tidak boleh wasiat dalam keadaan dia nazak dekat nak mati. Sebab dia tak ada lagi kuasa untuk menguruskan hartanya waktu itu. Dan nazak dan dekat, dia pun wasiat tak boleh. Sebab dia sudah hilang kelayakan menguruskan harta. Bahkan dalam bab hukum cerai, kalau seorang dalam keadaan nazak tiba dia ceraikan, tak jatuh talak. Sebab dia dalam keadaan tidak terurus. Dia dalam keadaan biasa masih sedar, masih okey, belum nazak, maka dia boleh buat wasiat.
dia boleh kalau nak menceraikan isterinya misalnya. Tetapi kalau nazak baru nak cerai, maka tak sah. Maka ini hukum hakam yang asas tentang wasiat. Baik, kenapa disyariatkan wasiat? Kerana memberi peluang untuk seorang itu terus buat amalan, buat pahala. Kerana mungkin sebelum ini dia tersekat untuk buat kebaikan kerana anak-anaknya masih kecil. Atau kerana fikirkan sesuatu. Tiba-tiba dekat nak mati, maka dia tahu tidak ada yang boleh menyelamatkan dia melainkan memperbanyakkan amal soleh. Maka dia pun buatlah wasiat. 1/3 hartanya untuk buat kebaikan. Hantar masjid, hantar surau, hantar madrasah, beri asnah, beri fakir miskin sebagai satu ibadat dia. Namun sepakat ulama, sedekah ketika sihat lebih afdal daripada wasiat. Sebab itu kata Nabi SAW bahawa sedekah yang paling afdal itu ialah antasaddaqa wa anta sahihun syahih. Sedekah paling afdal bukan wasiat, tetapi kamu bersedekah dalam keadaan kamu sihat. Tuan-tuan, kita sihat dan kita perlukan harta, lalu kita bersedekah, pahalanya lebih besar daripada seorang yang bersedekah dekat nak mati. Sabda Nabi SAW, li'an yatasaddaqal mar'u fi hayatihi bidirhamin khairun lahu min an yatasaddaqa inda mautihi bimi'atin. Seorang bersedekah waktu dia hidup sihat lebih baik daripada dia bersedekah ketika matinya. Kalau dia sedekah 1 dirham, lebih baik daripada dia sedekah 100 dirham dekat dengan mati dia. Apatah lagi sesudah mati dia. Apatah lagi kalau orang lain bersedekah bagi pihak dia. Sabda Nabi SAW, mathalul ladhi yunfiku aw yatasaddaqu inda mautihi mathalul ladhi yudi ba'dama yashma'u. Bandingan orang yang bersedekah dekat nak mati dia atau yang bersedekah lepas mati baru sedekah, seumpama orang yang beri hadiah sesudah dia kenyang. Maksudnya, kita dah makan kenyang-kenyang, boleh kita bagi hadiah yang tak habis tu. Nak makan nasi tu, nasi ni ada tak habis, ni sedekahlah jiran sebelah. Boleh pahala tak? Boleh. Tapi besar lagi pahala orang yang belum makan apa-apa, dia dah sedekah. Kita tengok, ni boleh sedekah ke orang lain ni. Jiran ni, hadiah orang ni, pahalanya lebih besar daripada orang yang makan tak habis baru fikir nak sedekah. Boleh pahala? Boleh. Tapi berbanding dengan keadaan sihat. Sebab itu tuan-tuan, kita dianjurkan memperbanyakkan sedekah ketika mana kita sihat. Ia lebih baik daripada kita meninggalkan wasiat. Dan dalam meninggalkan wasiat, tidak boleh memberi mudarat kepada mana-mana waris-waris yang lain. Tak boleh memberi mudarat. Kalau memberi mudarat kepada waris yang lain, disebut dalam hadis Nabi SAW, al-idraru fil wasiyah minal kabair. Meninggalkan wasiat, memberi mudarat kepada kaum keluarga adalah dosa besar. Umpama tuan-tuan, dia tinggalkan wasiat harta-harta bernilai kepada orang lain, anak-anak dia tinggal harta biasa-biasa je, maka dia berdosa. Dan dia membiarkan warisnya terkena mudarat tersebut. Atau yang elok-elok dia wasiat, yang tak elok ni dia bagi anak-anak dia. Maka itu tak boleh. Dia kena berlaku adil. Dia kena berlaku, kita katakan, rasional dalam meninggalkan wasiat. Dan orang-orang yang mendengar wasiat, kalau diubah wasiat, hukumnya dosa besar. Tetapi kalau diubah demi untuk kebaikan waris, dia tengok yang ni wasiat ni teruk sangat wasiat dia. Wasiat dia tadi yang saya katakan memberi kesan kepada, misalnya dalam syarikat. Diwasiatkan syarikat ni. Syarikat diberi pada orang yang memang akan dominan, yang akan memberi kesan kepada waris yang lain, walaupun dia masuk dalam syarikat itu. Sebab dia lebih otai dan sebagainya. Pasti dengan mudah ditelang dan ditipu. Maka ketika itu seorang yang dengan wasiat boleh ubah wasiat tu. Dengan tujuan untuk kebaikan. Bukan dia ubah sebab dia dapat persen. Sebab tu ini boleh beri mudarat ni. Maka dia ubah wasiat demi maslahat. Dia benarkan demi maslahat. Kerana kadang-kadang saya katakan, yang beri wasiat ini dengan datang sifat benci, sifat marah, sifat dendam. Ya, ada sebahagian tak nak beri pada anak-anak langsung. Tak nak beri pada orang tu orang ni, maka dia tu buat wasiat. Kalau wasiat itu memberi mudarat kepada waris, hukumnya dosa. Dan boleh diubah wasiat tersebut. Waris boleh membantah. Proses ini, banyak kes berlaku. Tuan-tuan, bila pemilik harta ni mati, dia wariskan sekian-sekian dengan memberi mudarat pada warisnya, warisnya angkat balik di mahkamah, bicara balik, kemudian disekatakan wasiat dengan lebih baik. Itu hak. Sebab itu disebut dalam hadis, inna rajula awil mar'ata la ya'malu bi ta'atillah 60 sana summa yahduruhumal maut fayadarani fil wasiyah fatajibu lahuman nar. Seorang lelaki, seorang perempuan
dahulu hidup 60 tahun taat pada Allah, kemudian hampir kematiannya dia meninggalkan wasiat yang memberi mudarat kepada waris-warisnya, maka dia masuk neraka. Comel dah ni tuan-tuan, dia sembahyang 60 tahun. Dia taat pada Allah 60 tahun. Dekat nak mati tu, dia tinggalkan wasiat yang memberi mudarat kepada waris-warisnya. Maka masuk neraka. Dia tinggalkan wasiat. Kena pula pakai setengah mereka gunakan undang-undang civil untuk menguatkuasakan undang-undang. Sebab kita tahu dalam sistem undang-undang civil lebih kuat daripada undang syariat. Kita tahu benda tu di mana-mana negara. Khususnya negara yang terus mengamalkan sistem sekular ataupun meletakkan undang-undang civil lebih tinggi pada undang-undang syariah. Banyak undang-undang syariah terbatal disebabkan kuasa pada undang-undang civil. Maka dalam undang-undang civil mereka boleh beri harta pada siapa mereka nak. Mereka boleh wasiat semua. Itu ramai selebriti, pelakon. Mereka wasiatkan semua harta mereka kepada badan kebajikan charity tanpa beri pada anak-anak. Dan Islam haram. Tapi disuruh mereka, pelaksanaan undang-undang mereka dia lakukan. Bukan sebahagian mereka wasiat harta tadi pada anjing, pada kucing. Kerana ini yang teman mereka. Ada yang mewasiatkannya kepada orang gaji. Beri orang gaji sebab katanya orang gaji ni jaga dia. Bini dia tak jaga, anak-anak dia tak jaga. Maka dia nak lempiaskan dendam, diwasiatkan semua pada orang gaji dia. Boleh dia nak wasiat, tapi jangan memberi mudarat pada waris. Sebab itu saya katakan dalam bab ini, terutama kalau kita bercakap dari sudut rasional hari ini, bila sebahagian tempat negara undang-undang syariah tak kuat, sivilnya kuat, dengan meninggalkan wasiat panggil peguam, maka seluruh hartanya dia boleh pindahkan pada mana-mana badan charity ke, individu atau sebagainya, sehingga memberi mudarat pada waris. Waris tak dapat apa-apa. Tapi kalau implementasi undang-undang syariat dibuat, benda tu jelas. Waris tidak boleh meninggalkan lebih daripada 1/3 untuk wasiat. Tapi saya katakan kebimbangan saya ini, dan bila Allah sendiri sebut benda ni, tentang yang memberi mudarat pada wasiat ini, kerana pasti ada undang-undang tertentu yang menjadikan seolah-olah pemilik ini boleh buat benda ni. Termasuklah kadang-kadang mereka menggunakan kaedah hibah. Nak beri semua untuk menghalang waris dapat. Ini juga memberi mudarat. Maka waris boleh angkat balik kes ini di mahkamah. Ya memang hibah itu kuasa bagi seorang memberikan harta untuk siapa dia nak. Dan memang tak terikat dengan faraid. Tetapi kalau memberi mudarat kepada anak-anak dia, memberi mudarat kepada warisnya, maka ia boleh dipertikaikan. Sebab itu kata Nabi SAW, kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan kaya. Lebih baik daripada kamu tinggal dia miskin, merempak, meminta-minta dengan manusia. Ya, kita bimbang, saya katakan setengah pemilik harta ini kerana dendam pada anak-anak, dendam pada keluarga terdekat, lalu mereka menghalang untuk memberi wasiat yang adil, wasiat yang baik, wasiat yang menunjukkan ketakwaan. Dan kita dah sebut hadis-hadis Nabi SAW, yang ada orang 60 tahun ibadat baik dengan Allah Ta'ala, tapi meninggalkan wasiat memberi mudarat. Dan termasuk pandangan saya tentang hibah yang memberi mudarat pada waris. Memang saya tahu hibah, dia ada hak mutlak untuk beri pada siapa yang dia nak. Tetapi dia perlu ingat, ini waris dia. Apakah kamu tidak mahu anak-anak kamu berbakti sesudah kamu mati? Apakah kamu tidak mahu anak-anak kamu terus melakukan kebaikan sesudah kamu mati? Maka kenapa kamu halang hak mereka? Biarkan pusaka menentukan hak mereka. Jangan biarkan hibah ini meragut ke semua hak mereka. Walaupun seorang kata kena hibah, nanti kalau tak hibah, hibah. Hibah, anda tak hibah. Hibahlah untuk mengelakkan perbalahan. Siapa kata dengan hibah boleh mengelakkan perbalahan? Bukan mungkin hibah boleh menyebabkan perbalahan. Mungkin. Sebab itu kalau kita pergi kepada keadaan yang sedang, hibah dalam situasi tertentu, tanpa kita berkehendak menghalang hak waris, dan tinggalkan pusaka pada hak tertentu, tinggalkan wasiat pada hak tertentu, maka berlaku adil dalam bab harta benda. Dan ingat, harta itu bukan milik kita, kita pemegang amanah. Maka sampaikan amanah pada siapa yang patut dapat. Khususnya kaum kerabat kita, khususnya ibu bapa kita, khususnya orang yang terdekat dengan kita, yang mereka punya hubungan silaturahim dengan kita. Memberi harta pada mereka, pahalanya berganda berbanding beri harta pada orang luar. Yang telah kita bicarakan semalam tentang memberi harta kepada al-qurba, yang punya kaum kerabat dengan kita. Wa atal mala ala zawil qurba, dan memberi harta kepada kaum kerabat yang dekat. Pahalanya 2 kali ganda. Kerana Islam dia dan kerana kerabat dia. Maka sebab itu hati-hati wasiat yang tidak adil, dan juga saya kata hibah yang tujuan menghalang, dan semua bentuk yang menghalang waris-waris daripada dapat
kerana ia memberi kesan kepada hubungan selepas mati. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.